Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dikasih sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung pengajian kitab Sahih Bukhari. Kita berpindah ke muka surat 268 dalam kitab saya, yaitu dalam bab qira'atir rajuli bi hajri imra'atihi wa hiya haidun wa kana abu wa'ilin yursilu khadimahu wa hiya haidun ila abi razin fatatihi bil mashafi fatumsikuhu bi'ilakatihi. Bab lelaki membaca di atas riba istrinya yang sedang haid. Adalah Abu Wa'il menghantarkan khadam perempuannya yang sedang berhaid kepada Abu Razin. Lalu khadam itu membawa kepadanya mushaf Al-Quran dan dia memegangnya pada tali pegantungannya. Qala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Bukaini sami'a Zuhairan an Mansur bin Safiyah anna Umar haddatsathu anna Aisyah haddatsatha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u bi hajri wa ana haidun summa yaqra'ul Qur'an. Maksudnya, katanya telah menyampaikan kepada kami oleh Abu Nu'aim Al-Fadl bin Bukain telah mendengar Zuhair daripada Mansur bin Safiyah bahawa ibunya telah menyampaikan kepadanya, bahawa Aisyah telah menyampaikan kepadanya bahawa Nabi SAW pernah bertekan di atas ribaku sedangkan aku haid. Kemudian dia membaca Al-Quran. Baik. Bab kaum muslimin dan muslimat kalian membacanya seorang lelaki pada duduk ataupun kepalanya di atas riba seorang perempuan yang perempuan itu dalam keadaan haid. Wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu, dan adalah Abu Wa'il. Abu Wa'il ini siapa dia? Dia seorang tabi'in, anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Ya, Abu Wa'il ini dia adalah seorang tabi'in, anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Dia menghantar akan hamba perempuannya kepada seorang yang bernama Abi Razin. Abi Razin ini dia juga seorang tabi'in yang cukup terkenal. Lalu kaum muslimin dan muslimat kalian, Abu Wa'il ni dia hantarkan khadamnya kepada Abu Razin sedangkan khadamnya itu dalam keadaan haid. Fatatihi bil mushaf, maka khadam Abu Wa'il itu, kaum muslimin dan muslimat, dia membawa mushaf, dia bawa Quran. Fatumsiku bil ilakatihi, dan sesungguhnya dia membawa Quran itu kepada orang dengan memegang tali pengikatnya. Itu bahawa di sini Quran itu, mushaf itu kemudian dibungkus, lalu dibungkus, lalu dipegang tali pengikat Al-Quran itu. Jadi ceritanya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, Abu Wa'il anak buah Ibnu Mas'ud ni, dia seorang kaum muslimin dan muslimat kalian tabi'in. Dia ada khadam, kan, khadam perempuan. Khadam perempuan itu adalah keadaan haid.
Maka sebab dan Abu Wa'il yang suruh khadam ni pergi kepada Abu Razin. Abu Razin ni Rasulullah tabi'in dengan keadaan membawa mushaf. Keadaan membawa mushaf, yang mushaf itu adalah dibalut dan ikat, maka dia pegang ikatan itu. Boleh faham kita tak? Itu tajuk. Baik, kita ambil hadis Nabi SAW dalam bab ini. Okey. Hadisnya ialah qala hadatsana Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain sami'a Zuhairan an Mansur bin Safiyah an Umar haddatsatu anna Aisyah haddatsatha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u bil hajri wa ana haidun summa yaqra'ul Qur'an. Dari Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain meriwayatkan kepada kami, ia pernah mendengar Zuhair dari Mansur bin Safiyah bahawasanya ibunya menuturkan kepadanya bahawa Aisyah radhiyallahu anha dan menuturkan kepada ibu siapa ni? Kepada ibu Mansur bin Safiyah ni bahawa semuanya Aisyah berkata bahawa Nabi SAW bersandar di pangkuanku. Maksudnya ialah bersandar di pangkuanku tu iaitu Nabi SAW duduk di atas ributku. Bukan duduk atas ribut, bermaksud kepada Nabi di atas atas ribut Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Aisyah ketika itu dalam keadaan haid, maka Nabi SAW membaca Al-Quran. Dia apa ni? Dia pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu kepahaman hadis Nabi SAW. Cuba kita lihat sedikit pembahasan ahli ulama dalam bab ini ya. Okey. Yang pertama ialah kaum muslimin dan muslimah kalian yang hendak diperbahaskan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan bicara juga dalam kitab Al-Fathul Bari syarah pada Sahih Bukhari ini. Yang pertama bercerita tentang permasalahan iaitu perempuan membaca Quran sedang dia dalam keadaan haid. Okay, itu yang pertama. Dan ini telah dijelaskan pada kuliah yang lepas. Walaupun menjadi khilaf di kalangan ahli ulama, tapi kita ulang semula. Sebab benda ni sampai kaum muslimin dia tak dengar cara molek. Ada kawan saya daripada Perak, dia telefon. Dia kata ada orang Dr. Melewah ni duduk Perak. Dia duduk Melewah, tadi pergi Perak. Dia cerita di Melewah tu ada 2 orang ustaz, dia kata, yang mencolokkan masyarakat. Ceritalah tentang masalah ini. Betul-betul. Yang ustaz tu kamu dia baca ke kitab Fathul Bari? Dia baca tak Sahih Bukhari? Itu sebabnya benda ni kaum muslimin dan muslimat dengar dulu, rojong dulu, baca dulu, barulah nak sepo-sepo ke orang. Betul. Ini jadi petenang pula dituduh 2 orang ustaz. 2 orang ustaz tu aku lah. Satu lagi teman aku seorang tu. Betul. Dia. Kata teman saya, jauh ustaz, kita di rumah dia ditumbuk lalu. Orang teman aku lebih lah. Masing-masing. Jadi biar kan, agak tu mungkin jadi kepo dia jadi masalah pula. Memang. Jadi jangan jadi tenang dah betul. Dia dan sisi pengajian ni kaum muslimat kan tak boleh, dia kena ada sifat keterbukaan. Boleh bang tu. Jadi kau tak dedahkan sekali lagi muslimat kan, apa hukum perempuan yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran? Boleh bang tu. Okey. Pendapat kaum muslimin dan muslimat kena Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan memang tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Sebab berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la yaqra'ul syai'an min al-Quran wa jinbu wal haid. Jangan membaca daripada sesuatu daripada Quran itu orang yang junub dan orang yang haid. Memang itu ada hadis melarang. Maka Imam Syafi'i mengambil hadis itu
Dia mengatakan haramnya seorang perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan lebam. Jadi kaum muslimin dan muslimat apabila diteliti oleh ulama-ulama lain seperti Al-Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama mazhab yang lain seperti Al-Imam Abu Hanifah dan sebagainya, dia mengatakan bahawa tidak apa Quranik al-wahid itu membaca Al-Quran, kerana hadis yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala itu diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis itu dhaifun, hadis itu dhaifun, tidak boleh membaca sedikit daripada Quran orang yang junub dan orang yang haid, maka hadis itu dhaifun. Bila hadis itu lemah, dia tidak boleh menjadi hujah kepada hukum Islam. Dia tak boleh hujah. Hadis lemah ni tak boleh hujah. Cuma ahli ulama saja mengatakan kaum muslimin dia tak jadi hujah, tetapi dia boleh beramal saja ahli ini dalam fadailul a'mal, dalam bab kelebihan beramal. Ada tengok adik tu ada kelebihan amal, maka dia beramal dengannya. Dengan sebuah sebutan lengkap sebuah padilah amal tersebut. Itu saja. Tapi untuk menjadi hujah hadis yang dhaif ini tidak boleh. Inilah pendapat jumhur kebanyakan al-ulama. Belum. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hanifah yang lainnya mengatakan bahawa tidak mengapa, iaitu bahawa sesungguhnya orang perempuan dalam keadaan ini membaca Al-Quran kerana berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala, yang mana Aisyah apabila mengerjakan iaitu kaum muslimin dan muslimat kelan haji, yang mengajarkan haji tamattu, tiba-tiba datang keadaan haid, lalu Aisyah menangis. Dia menangis, kaum muslimin dan muslimat orang tawaf, dia tak ada tawaf. Lalu datang menangis itu kaum muslimin dan muslimat kelan. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, bila ketika Nabi beri keterangan kepadanya, kenapa engkau menangis ya Aisyah? Lalu Aisyah jawab, aku dalam keadaan haid. Lalu Nabi jawab, ya Aisyah, haid itu sudah menjadi fitrah kepada Bani Adam. Itu sudah jadi fitrah kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat? Apa perlu aku buat? Maka Nabi kata, if'ali ma syi'ti illa tawa. Nabi kata, maka buat sajalah wahai Aisyah apa yang kau suka, melainkan tak tawa. Nabi melarang cuma tak tawa. Dikembangkan dengan hadis yang lain, iaitu solat pun tak boleh kan, puasa pun tak boleh. Itu satu hadis yang kaum muslimin dan muslim berasingan. Lalu disebut buat apa saja melainkan tak tawaf. Tapi kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat ahli tawaf, jadi bagaimana dengan baca Quran? Nabi tidak menyebutnya. Lepas itu, maka atas dasar itulah Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala dan para ulama hadis mengatakan tidak mengapa orang perempuan dalam keadaan haid membaca Quran. Boleh faham itu? Itu hujah yang paling kuat kaum muslimin dan muslimat. Tetapi kalau dilihat di dalam pembahasan Al-Imam Syafi'i sendiri, yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan perempuan boleh baca Quran dikala dia dalam dia itu hafizah, iaitu dia itu orang menghafal Al-Quran. Kalau dia menghafal Quran, maka dia boleh baca Quran. Kalau dia tak baca Quran, takut Quran dia hilang dari ingatannya, atau takut dia lupa, maka boleh. Jadi permasalahannya, apabila diambil poinnya, sekarang ini bukan masalah hafizah dengan tidak hafizah. Masalah ni perempuan dalam keadaan haid boleh baca atau tidak? Kaum muslim, dia boleh baca dalam permasalahan itu. Baik, itu yang pertama yang perlu dijelas berulang kali. Bukan masalahnya kaum muslim dua ustaz untuk buat peranda orang. Kalau itu Imam Bukhari buat peranda orang, Imam Abu Hanifah buat peranda orang, dan ahli hadis yang lain pun buat peranda orang. Betul? Tak kena pesen lagu tu kaum muslimin dan muslimat lah. Kalau awak tahu satu mazhab saja, jangan ledonglah nama-nama orang lain. Betul-betul. Dia. Baik. Alhamdulillah, cuma aku tak kedebel. Kalau dua-dua kedebel, tunggu habis lah kaum muslimin muslimat.
Cakap, dia bahas tentang ilmu. Jangan lepas duk cerita sana sini tak ada guna. Baik. Habis. Dan seterusnya. Okey, sekarang timbul pula perbincangan bagaimana pula orang yang haid. Tadi baca Quran kan? Okey, bagaimana pula orang yang haid pegang Quran? Pegang Quran. Boleh atau tidak? Seperti biasa kaum muslimin dan muslimat kelak. Ya, ini banyak di antaranya ialah kaum muslimin dan muslimat. Ibnu Daqiq al-Aid. Ibnu Daqiq al-Aid. Ini seorang kaum muslimin dan muslimat ulama hadis juga. Bagi pendapat dia, kalau baca Quran orang sedang keadaan haid, orang yang memegang Quran dalam keadaan haid, bagi dia tidak boleh. Al-Imam Syafi'i pun kata begitu, tidak boleh. Kaum muslimin dan muslimat pelan. Cuma ada pandangan Al-Imam Abu Hanifah, dan begitu juga ulama-ulama lain kata tidak mengapa, kerana tak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa atas haramnya. Cuma berdalilkan tentang masalah umum sahaja berdasarkan kepada ayat Quran, la yamassu illa al-mutahharun. Kan ayat Quran kata tidak menyentuh akan dia, yakni Al-Quran itu melainkan mereka-mereka yang bersih. Bila sudah menentu yang bersih, maka kaum muslimin Imam Syafi'i ambil dua kebersihan ini, iaitu kebersihan dari sudut hadap kecil dan kebersihan dari sudut hadap besar. Orang yang berhadap kecil tak dikatakan dia bersih juga. Orang hadap kecil ni masuk dia ialah orang tak wuduk mudah-mudahan fahamnya. Dan juga orang yang berhadap besar. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala merangkumkan la yamassu illa al-mutahharun, tidak menyentuh akan Quran ni melainkan orang bersih. Orang bersih ni maksudnya tidak berhadap kecil dan tidak berhadap besar. Jadi kalau orang berhadap kecil dan besar pada umumnya ayat ni, maka alim kata haram menyentuh Al-Quran. Lebih ini. Itu satu dalil. Tapi dalil itu adalah dalil itu ada umum. Baik. Bila dalil itu umum kaum muslimin dan muslimat kalian, maka atas dasar itu dibicarakan oleh alim ulama. Yang dimaksudkan al-mutahharun itu apa dia? Siapa dia? La yamassu illa al-mutahharun, tak menyentuhkan Quran ni melainkan mereka yang bersih. Baik, al-mutahharun itu siapa dia? Maka ulama-ulama tafsir, di antaranya kaum muslimin Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kaum muslimin dia ada ulama yang terkenal, dan Nabi SAW berdoa atas dia, ya Allah ajarkanlah, ya Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada Ibnu Abbas yang faham tentang agamanya dan orang yang faham tentang ta'wil, yakni tentang Al-Quran. Ibnu Abbas dan ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan la yamassu illa mutahharun, tidak menyentuh Quran melainkan mereka yang bersih. Bersih ni adalah malaikah. Al-malaikah. Sebabnya bila turunnya Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ni, turun semua sekali. Itu yang kata pada malam Ramadan itu, Lailatul Qadar. Kamu semua betul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan Quran itu malam Lailatul Qadar. Turunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, seluruhnya diturun pada malam Lailatul Qadar, dibawa oleh para malaikat. Tapi turun kepada Nabi Muhammad ni sedikit demi sedikit, kadang-kadang pada malam-malam yang lain, kadang-kadang pada bulan-bulan yang lain. Jadi itu malaikat maksudnya. Dan kena pula kaum muslimin dan muslimat kan, kalau dikatakan itu orang tidak berwuduk ataupun orang yang kaum muslimin ada junub, tapi bagaimana dengan ayat Quran yang lain? Apa kata Allah Ta'ala? Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Semuanya orang-orang musyrik itu adalah najis. Apabila orang musyrik najis, orang beriman mana najis? Ini persoalan ni kaum muslimin muslimat kelak. Maka bila Nabi kata innamal musyrikun, tadi kita kata la yamassu illa mutahharun, itu ayat itu umum. Tapi Ibnu Abbas mengatakan itu adalah para malaikat. Kalau kita katakan begitu, bagaimana dengan ayat Quran? Innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang musyrik itu najis.
Bila orang musyrik tu lagi, dia orang beriman suci ya. Bila suci tak ada masalah. Memang tu. Itu pertama. Yang kedua ialah pula kaum muslimin dan muslimat kalian. Tengok ya, iaitu seorang daripada kalangan tabi'in, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa nama dia? Iaitu Abu Wa'il. Abu Wa'il. Abu Wa'il ini kaum muslimin dan muslimat kalian diutuskan, kaum muslimin dan muslimat kalian, seorang khadam perempuan yang perempuan terhaid kepada seorang tabi'in lain yang cukup popular, nama dia Abi Razin. Nama dia Abi Razin. Jadi akhirnya perempuan dan terhaid tadi dia pegang Al-Quran. Dia pegang Al-Quran. Tapi dalam keadaan dia pegang Al-Quran tu, kaum muslimin dan muslimat kalian, Quran itu dibalut. Quran itu dibalut. Apabila dibalut, kaum muslimin dan muslimat diikat dengan diikat tali dia pegang. Baik, cuba kita tengok sini kaum muslimin. Satu pembahasan yang kecil. Pembahasan yang kecil. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada sedikit pembahasan yang kecil dalam pandangan Al-Imam Syafi'i. Dia kata kalau orang yang tidak ada wuduk, kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau menyentuh Quran dengan berlapis itu tidak ada masalah. Faham itu? Kita tak ingat dah. Baik. Kalau sekiranya kalau sentuh Quran macam ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, okey, tak ada berlapis Quran tu, kita tak ambil sama tangan ke, itu bagi pendapat muslim punya adalah tidak boleh. Tapi kalau mana orang yang berjunub, iaitu orang yang ada absar, muslimin, walaupun berlapis tak boleh juga. Berlapis tak boleh juga. Bermaksud kalau perempuan di kaum muslim, kita lapis, lepas tu kita gendong, kita bawa, tak boleh juga. Walaupun berlapis sekalipun. Cuma berlapis itu cuma orang berhadap kecil saja. Tapi pada besar, kalau Imam Syafi'i Allah Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat tak boleh. Sekarang ni apa berlaku? Apa berlaku? Kaum muslimin dan muslimat kalian, apa berlaku dalam ini? Abu Wa'il, kaum muslimin dan muslimat, dia balik Quran itu beri kepada hamba dia, yang perempuan. Berlapis dia tidak, tanggung atau tidak, menanggung Quran atau tidak, tanggung Quran kan? Kaum muslimin dan muslimat, bila tanggung Quran, kaum muslimin dan muslimat kalian, sedangkan Razin tak tegur perbuatan Abu Wa'il itu, dan Abu Wa'il ini juga anak murid kepada Ibnu Mas'ud, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka tidak mengapa dalam permasalahan itu. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, itu para ulama mengatakan, nak mengatakan perempuan haid haram memegang Quran ini pun tidak ada dalil yang khusus, cuma yang jelas cuma adalah umum semata-mata. Itu sebab khilaf ulama tentang permasalahan itu. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian ada pendapat di kalangan tabi'in dan sebagainya mengatakan tak apa, perempuan pun pegang Quran tidak mengapa, dan ada yang mengatakan haram, tidak ada fiqh katakan itu berlaku khilaf ulama memang itu. Jadi kaum muslim kuat, hujah memang kuat dalam bab itu. Jadi kalau sekiranya nak selamat lah kaum muslimin, nak selamat betul-betul lari daripada khilaf, kaum muslim lah, boleh pegang Quran, ambil Quran terjemahan, boleh, tak jadi masalah. Kalau tak daripada meninggalkan kaum muslimin baca Quran lima confirm, bacaan Quran bagi perempuan haid hukum dia boleh, itu lima kuat hujahnya. Tapi perempuan kaum muslimin dan muslimat kena pegang Quran bimbang juga, tak apa. Kalau dia luar daripada khilaf, dia berasa takut juga nak pegang kaum muslimat kalian, maka boleh ambil Quran terjemahan, dia baca. Daripada dia meninggalkan bacaan Al-Quran itu, boleh bang itu? Itu dia baik. Habis. Kalau tak perhatikan ni, kita pun berpandu kepada pelajaran dan pembelajaran yang kita ambil, kemudian pembacaan kalangan ahli ulama. Baik. Tapi jawab tak puas hati, pakat lari. Itu dia masalah dia. Tembur. Pakat lari, tak puas lari. Betul-betul. Lari sampai bila ilmu tak nak tambah. Betul-betul. Habis. Okey. Kita tengok pula kaum muslimin dan muslimat. Okey. Perbuatan Nabi SAW yang Aisyah dalam keadaan haid
Nabi baca Quran di pangkuan Aisyah. Tengok, Allahu Akbar. Dalam kitab Fathul Bari banyak dia ambil dalil kaum muslimin. Okey kan? Ayat Quran baca kat mulut Nabi dah. Kepala Nabi dekat tak, minta maaf ya, kemaluan Aisyah dekat dah. Kemaluan Aisyah ketika tu kotor tak kotor? Kotor, menggahtik muslimin dan muslimat kalian. Betul-betul. Jadi Aisyah berlapikkan dengan kain dia, kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi penggunaan pada Nabi itu betul dekat pangkuan Aisyah. Maka Nabi baca Quran lebang tu. Jadi Ibnu Hajar kaum muslimin dan muslimat mengatakan bahawa Nabi baca Quran sedangkan berdekatan dengan apa? Kemaluan Aisyah yang itu. Jadi apa istilah hukum? Maka di sinilah ulama mengeluarkan hukum bolehnya menyentuh wanita. Pertama sekali boleh, iaitu boleh membaca Quran dekat tempat yang najis, boleh. Tapi bukan dalam tempat dekat tempat yang najis, tapi bukan dalam tempat najis. Boleh bang? Kan kaum muslimin dan muslimat, ini tanda dia baca dua tanda. Tak mengapa dalam masalah itu. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat? Aisyah dalam keadaan kotor, maka Nabi baca Quran kata atas hibu Aisyah. Dekat tak dekat? Lebih dekat, bersentuh lagi. Ada kaum muslimin dan muslimat, tapi tak kena tempat tu. Maka itu sebab kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu boleh membaca Al-Quran di dekat tempat yang najis, tak jadi masalah. Boleh. Baik. Yang kedua ialah kamu bolehnya menyentuh wanita haid. Dan tubuh dan pakaian wanita haid itu suci selama tidak terkena najis. Ya, boleh. Boleh menyentuh perempuan haid. Bahkan dalam satu riwayat kaum muslimin dan muslimat kalian, cuma ada sedikit perbezaan ulama. Perempuan dalam keadaan haid boleh disentuh, tapi ada tempat yang tak boleh disentuh. Maka di sini ada dua pendapat dekat ahli ulama. Pandangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan orang perempuan dalam keadaan haid tak boleh disentuh oleh suaminya di antara pusat dengan lutut. Orang lain boleh tak? Memang tu. Tetapi pendapat jumhur di kalangan ahli ulama, termasuk Ibnu Hajar, termasuk Imam Al-Bukhari, dia kata boleh, cuma tak disentuh kemaluannya saja. Kemaluannya saja. Pendapat yang ketiga baru masuk kaum muslimin dan muslimat, iaitu boleh bagi orang yang boleh mengawal akan nafsunya. Dia antara pusat yang menjadi dalilnya tempat keluar darah tu memang tak boleh dah. Tapi dia antara lutut dengan pusat ni kaum muslim kata menipah tak boleh. Yang pendapat lain kata boleh kalau barang siapa yang boleh kawal nafsu dia. Betul-betul. Baik. Jangan main nafsu ni bukan kira siapa dia kaum muslimin dan muslimat kan. Mutahid dia berdarah kan. Ada seorang hamba Allah kaum muslimin dan muslimat kalian dipanggil manqabah. Kenapa tak manqabah? Wa mana ya? Wa mana manqabah? Ismail Qabah, manqabah. Tak ada antara silap nama. Ismail Qabah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Dia ditangkap oleh polis. Selain dia perempuan, dia merogol. Yang satu kes dia rogol tu perempuan dalam keadaan haid. Anak dara dalam keadaan haid, dia pun rogol sana. Dia suruh Ismail Qabah ni kaum muslimin dan muslimat. Baik. Habis ya? Itu tidak apa dah dapat. Baik. Sedangkan ada satu hadis yang lain kaum muslimin dan muslimat kalian. Bukan sekadar itu, boleh bercumbu dalam keadaan haid. Boleh. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, bila Rasulullah nak bercumbu dengan Aisyah, kata Nabi, ya Aisyah, tutuplah kemaluan kamu itu dengan kain. Dia betul? Tutuplah kemaluan kamu dengan kain.
Maka Rasulullah SAW mencumbunya Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak mengapa. Itu dalil yang paling kuat, iaitu bahawa tak disentuh kemaluan saja. Habis. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar Asqalani, diambil daripada ini, bolehnya orang sakit bersandar pada wanita haid ketika solat, itu selama pakaian wanita tersebut cuci, tidak terkena najis. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi kata, Pak Muslimat kalian, kalau seorang itu dia sedang sakit, sakit, lalu dia menyandarkan dirinya kepada perempuan sedang haid, maka dia boleh. Sandar boleh. Kamu dia pegang perempuan haid boleh. Kamu contohlah, mana ada ustaz orang pegang orang, dia sakit, kaum muslimin dan muslimat kalian, semayang dia pegang perempuan dia, tak jadi masalah. Cuma jangan ada darah di pakaian, tak boleh lah. Beza juga kaum muslim, tapi yang tak bolehnya menanggung najis, itu tak boleh. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat kalau kanak-kanak kita tengok semayang, betul, dia pegang kita tak apa, kita pegang dia tak apa, boleh. Tapi jangan tanggung dia. Kalau tanggung dia memang tak boleh, bermaksud kita menanggung najis. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kan, anak tu bau najis dia kaum muslimin, tiba-tiba kita tengok tahiyat dia duduk atas ber kita, batal tak solat? Batal solat kaum muslimin dan muslimat kalian, sebab dia tanggung najis. Ya ustaz, najis tak kena dekat perut kita, betul tak kena, tapi tanggung tak tanggung? Tanggung. Bila tanggung najis tak boleh tak? Ya ustaz, dia pakai pampers, dia pakai pampers kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau dia pakai pampers tak najis. Kalau begitu berok-berok pakai pampers duduk pun bayar, boleh? Tak boleh, sebab tanggung tu. Tapi kalau tak tanggung, dia dah boleh najis pegang, tak jadi tak jadi masalah kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia antara. Ada pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Baik. Yang Abu Wa'il tadi, hadam dia buat Quran dengan pegang tali ikat kita. Ya. Maknanya tak sentuh Quran tu. Itu sebab masalah sekarang ni, ialah saya katakan dua pendapat. Imam Syafi'i kata tanggung tak boleh. Imam Syafi'i kata tanggung Quran. Orang perempuan dalam keadaan haid, dia tanggung Quran tak boleh, dia sentuh Quran tengok berlapik pun tak boleh. Cuma masalah wuduk saja. Dalam keadaan wuduk, kalau dia tidak ada wuduk, boleh dia pegang Quran tapi berlapik. Tapi kalau dia berjunub, kaum muslimin dan muslimat kalian, hukum dia tak boleh, berlapik pun tak boleh, tanggung pun tak boleh. Jadi permasalahan di sini ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, apa yang berlaku ialah kalau perempuan dalam keadaan haid itu tanggung Quran boleh atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat kalian, tanggung itu adalah boleh, sebab perbuatan wa'il tadi. Tapi pula kaum muslimin tadi tak habis lagi pada soalan itu. Dan kenapa perbuatan yang khajam, wa'il tadi kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu yang mengikat Al-Quran, dia pegang ikatan Quran tadi. Dia pegang ikatan Quran tadi. Itu sebab dalil juga dia ambil. Kamu Ibnu Hajar pun mengatakan bahawa sesungguhnya orang perempuan haid tak boleh pegang Quran. Orang perempuan haid tidak boleh pegang Al-Quran disebabkan perbuat khajam wa'il tadi, dia pegang ikatan. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan sekadar pegang tak boleh, tanggung Quran pun tidak boleh. Itu saya ambil dua bab dalam permasalahan itu, dalam pandangan Imam Muslim. Tapi kalau tanggung Quran itu boleh dengan sebab hadis ya, kaum muslimin dan muslimat wa'il tadi, kaum hamba dia pegang ikatan Quran tu. Tapi kalau sekiranya menyentuh Quran, orang haid itu, ini yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Ibnu Hajar pernah mengatakan juga adalah haram kaum muslimin dan muslimat kalian tentang bab itu. Tetapi ialah tidak ada dalil yang khusus dalam masalah itu. Imam Ibnu kata tidak. Kalau begitu, bagaimana orang perempuan yang dia menghafal Quran sendiri, sudah bukankah dia tanggung Quran dalam jiwa ni? Sedangkan hujah Al-Imam Abu Hanifah ni di asal ra'yi sikit kaum muslim sunat kebanyakan kalian. Orang perempuan menghafal Quran, dia tanggung tak Quran jiwa dia? Kalau dia bukan itu dia. Itu dia. Lalu pendapat ini kaum muslimin dan muslimat kalian ada bersisih. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian
dalam permasalahan ini ya, kerana bersisihnya pendapat ulama dalam masalah ini, maka tidak ada dalil yang jelas, tak ada dalil yang jelas kaum muslimin atau muslimat ya. Cuma mereka ada umumnya ayat tidak ada yang masuk ila mutahhar. Mutahhar itu adalah malaikat, kaum muslimin muslimat pula. Tapi pendapat kena kala jadi kata boleh, boleh dalam pemahaman itu. Tapi kalau sekiranya orang dia kata ustaz, saya bahasa hati tak sedap. Kalau bahasa hati tak sedap, kaum muslimin dan muslimat pula, dia nak lari daripada khilaf, ambillah Quran saja terjemahan. Tapi kalau orang pegang Quran dan ayat ini, tak boleh kita mengatakan hukumnya haram kerana dalil hujah cukup kuat. Tapi bagi pendapat peribadi, bagi dia berasa tak sedap, itu terpulang bagi dia. Benda pengajian ini diluas. Baik, habis. Ada lagi? Sebelum nak masuk tajuk yang lain, kan jadi panjang pula. Baik. Okey, kita boleh ambil satu hadis ya. Satu hadis. Bawa masuk. Dan seterusnya, orang yang menamakan nifas dengan sebutan haid. Orang menamakan nifas dengan sebutan haid. Peninglah tajuk. Sebab begini ya, sebab ada Nabi, hati-hati dulu. Orang menamakan nifas dengan sebutan haid. Memanglah kaum muslimin, ulama-ulama fiqh membicarakan nifas itu asalnya dari nifas adalah memang darah haid. Sebab apabila orang mengandung, haid dia tak keluar kaum muslimin dan muslimat. Bila haid dia tak keluar, tertahan haidnya, masa beranak barulah haid itu keluar sekali dengan beranaknya itu. Maka cuma tupuan angin dia tak panggil haid dah, dia panggil nifas. Tapi asalnya adalah haid. Cuma nak datang ke hujah-hujah tu kena ada dalil. Dia boleh sebut saja. Imam Bukhari mengajar kepada kita, biar dapat benda-benda sebut benda agama ni haid dalam nifas itu dengan sebutan haid, biar ada hujah. Memang dia tak nak cakap sama ronong gitu saja. Baik, kita ambil saja ada bab ni. Bab man samman nifasa haidan. Qala hadatsana Makki bin Ibrahim qala hadatsana Hisham an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah anna Zainab ibnata Ummi Salamah hadatsatu anna Ummu Salamah, banyak sangat Salamah ini ya. Hadatsata qalat baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam murtaja'atun bi khamisatin idhaitu fansalatu fa akhadtu siyaba haidati qala ambusis qala anupisti. Itu dia kalimah hadis. Anupisti qultu na'am fada'ani fataja'tu ma'ahu fil qamilah. Baik. Allahu akbar. Al-Makki, katanya Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan pada kami, dia berkata, Hisham meriwayatkan pada kami dari Yahya bin Abi Kathir dari Abi Salamah bahawa Zainab binti Ummu Salamah meriwayatkan kepadanya bahawa Ummu Salamah, banyak sangat Salamahnya ni, menuturkan kepadanya, ia berkata, ketika aku dan Nabi tidur dalam satu selimut, tidur pun tidur selimut lagi, betul-betul. Dia. Baik, tiba-tiba aku haid. Sebelum dia tidak haid, tiba-tiba datang haid. Lalu secara diam aku beranjak dan mengambil pakaian haidku. Untuk apa ni? Untuk tutup atau dia kata untuk apa nama? Untuk haid jangan keluar. Baik. Lantas baginda bertanya, apakah kamu sedang haid? Tapi Nabi tak kata begitu. Nabi kata, adakah kamu sedang nifas? Tengok ada kaum muslimin lah. Kalau ada tidak boleh. Nabi kata anupisti. Nabi tak kata perkataan adakah engkau haid. Nabi kata anupisti. Adik, Nabi guna perkataan ni nifas. Sedangkan Ummi Salamah dia tak beranak lagi. Betul.
tak beranak. Bagaimana Nabi kata perkataan mupisti? Sedangkan dia adalah haid. Dia baru itu. Itu dia. Boleh faham itu? Nanti cerita kemudian lah. Qultu na'am, ya, pada ani, maka dia menyeru aku, fataja'tu ma'ahu, maka dia pun kaum muslimin pun tidur dengan Nabi dalam selimut yang satu. Cerita dia begitu. Ummu Salamah ni dia salah seorang isteri Nabi. Isteri Nabi kaum muslimin yang paling tua. Baik, yang paling tua. Ummu Salamah ni. Jadi dia nama suami ni Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Lepas tu Nabi pun berkahwin dengan Ummu Salamah. Maksud Ummu Salamah tu, Ummu Salamah ni ada anak dah. Dia dengan suami dulu Abu Salamah ni, di antara anaknya ialah Zainab. Zainab. Jadi semuanya duduk bawah Nabi belaka. Allah, Nabi hebat kaum muslimin. Ambil janda anak-anak yang ambil celana. Orang zaman sekarang nak ke janda dia, anak tak nak. Untuk melak janda anak tak nak. Kaum muslimin baik. Jadi akhirnya Zainab ni duduk sekali lah dengan Nabi SAW. Anak tiri Nabi, anak kepada Ummu Salamah. Dia kata baru Ummu Salamah cerita kepada aku. Sebab benda-benda hukum ni dia malu nak ceritakan. Tapi orang dulu kerana benda tu memang tertakluk dalam kehidupan manusia. Jadi kata Ummu Salamah di tengah pada Zainab, satu malam aku tidur bersama dengan Nabi dengan satu selimut. Satu selimut. Tiba-tiba bila dia selimut tu dalam keadaan tu, aku mari. Ingat tu? Tak ada malam kan? Aku mari. Bila aku mari, tiba-tiba aku pun keluarlah daripada selimut itu untuk mencari kain untuk haid. Dia maksud kain untuk haid. Maka masa aku keluar tu, Nabi tersedar. Maka Nabi tanya, ke mana? Kenapa? Lalu kata Ummu Salamah, dia kata, ya Rasulullah, aku dalam keadaan haid. Memang setelah mana kenapa kaum muslimin dan muslimat apabila dia keluar, Ummu Salamah dia keluar, kenapa? Kata Rasulullah, anupisti. Anupisti. Nabi guna perkataan nipasan. Nabi guna perkataan edah. Tidak. Jadi ini yang nak dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tajuk ni. Iaitu tajuknya berkenaan dengan kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu bahawa menamunkan nipah dengan sebutan haid. Kenapa? Sedangkan Ummu Salamah tak beranak pun. Selalu dipaham darah, nipah dan darah, kaum muslim mengalir ketika beranak. Sekarang ni dia haid. Kenapa Nabi gunakan perkataan anupisti? Boleh faham tu? Kelapannya. Maka itu sebab Imam Bukhari ni benda macam tu dia ambil dalil lagi kaum muslim. Nak kata kemantapan ilmu dia. Nipah dengan sebutan haid. Maksud anupisti di sini adalah bukan nipah sebab Nabi tahu bukan Ummu Salamah beranak. Maka maksud adikun haid, ya. Maka kata Nabi SAW, mari ke sini. Tidur juga dalam satu selimut. Boleh faham itu? Jadi inilah pengamal hadis. Jadi sedikit kaum muslim uraian di kalangan ahli ulama kaum muslim sebab apa yang Ummu Salamah tu dia lari. Ya Allah, kalau nak baca panjang sikit kaum muslimin dan muslimat kalian ya. Sebenarnya kaum muslimin di dalam Islam tidak boleh seorang perempuan itu dia meninggalkan suami dia dalam keadaan suami dia tidur, kecuali minta izin. Sudah. Betapa banyak perempuan kaum muslimin suami dia tidur, dia tinggal suami dia tidur. Dia tak boleh. Hatta nak sembahyang sunat pun kena minta izin. Walaupun suami dia malas sembahyang qiyam mulai, isteri rajin, isteri rajin. Tapi dia nak main qiyam mulai pun dia kena minta bang, nak bangun qiyam mulai.
nak bangun sembahyang sunat ni. Kata suami dia, dan ayah adu kat abang tak pun kena taat, tak boleh main malam. Betul-betul. Wan, bisu suami ni kamu sini, kamu simak. Betul-betul. Kata perempuan, kalau begitu tak sampai bila tak boleh buat kiamulan. Betul-betul. Allah suami tu faham-faham juga. Ya, itu sebab sunnah-sunnah ni kamu sini. Bukannya sunnah tu atas dasar kamu sini ambil satu bab, tinggal satu bab. Betul-betul. Jadi ada kecuali kaum muslim memang betul, tapi kita sebagai suami ni memang hukum memang tak boleh, betul-betul memang tak boleh. Jadi kita sebagai suami ni maaf kalau isteri-isteri kita tu, betul-betul walaupun hukum dia tak ditinggal, kena sebut bang. Jadi masalah juga ustaz kalau sebut kan ni kata pula bahasa orang nak tidur dia kacau awak dia, betul-betul. Apa yang itu kaum muslim al-musyawarah, kena musyawarah dulu lah buat itu. Tapi memang tak kena lari kencing muslimat. Bukan tak nak lari, dalam satu riwayat tak boleh nak berpaling. Barang isteri berpaling kepada suami, berpaling daripada suaminya kerana suaminya marah, maka pada malam itu dapat laknat daripada malam. Tak nak paling. Allah ustaz, nak tak paling macam mana? Tak nak tidur dah saja. Bau suami ke mulut dia berupuk puasa. Betul-betul. Kalau duk tengok dan paling muka suami tu kaum muslimat, bau mulut bau rokok kuat sangat ustaz, nak tidur kuat ni. Macam mana tak sesuai dengan hadis? Betul-betul. Kaum muslimin dia waktunya haram merokok. Dia kan. Mengganggu keterangan awam pula. Tak ada hujung dah. Itu kaum muslimin. Jadi itu permasalahan musyawarah dulu lah dalam masalah itu. Jadi kaum muslimin itu pertama. Yang kedua ialah bahawa yang Maimunah Ummu Salamah tu lari bukan dengan Nabi kaum muslimat pula. Iaitu dia takut haidnya kena kepada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah andaian atau bicara ahli ulama, bukan nak meninggalkan suaminya. Tidak. Okey? Jadi yang keduanya kaum muslimin sudah tidaklah perempuan yang haid kemudian bolehlah bersetukan dengan isterinya, tanpa dengan suaminya, tapi jangan melakukan hubungan. Itu sama saja. InsyaAllah kita sambung ya. Ada. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu